Semalam Yang Berhormat Perdana Menteri juga ada menyebutkan untuk memperkenalkan dasar larangan ekspor bahan mentah nadir bumi. Cadangan ini bagi saya perlu disambut bagi memberi manfaat penuh kepada kita di negeri dan negara untuk memproses dan mendapat sepenuhnya manfaat anugerah Allah ini kepada kita. Namun dia juga berkait kepada pelaksana, pelaku pembangunan yang disebutkan tadi, iaitu manusia. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, dia tu orang yang baik, orang yang patuh pada perintah Tuhan, maka akan dibuka pintu-pintu keberkatan, pintu rezeki. Hasil nadir bumi, hasil-hasil mahsul yang ada itu hasil daripada ketakwaan penduduk kepada Tuhan pencipta. Hubung kait ini perlu diingat dalam menguruskan hasil mahsul bumi, termasuk nadir bumi ini. Maka sebab itu, cadangan untuk kita menguruskan sendiri ini baik dan bagus. Namun ia juga kerajaan juga mesti memperlihatkan kesungguhan ataupun contoh teladan yang baik, menjadi manusia yang baik untuk mentadbir, menjadi ahli politik yang baik untuk memimpin rakyat di bawah. Ada 3 cabaran Tan Sri Ketua untuk melaksanakan dasar yang mahu diperkenalkan ini. Yang pertama, kalau kerajaan berhasrat nak memproses nadir bumi ini dalam negara ataupun dalam negeri, sejauh mana fasiliti untuk memproses ini disediakan oleh pihak kerajaan? Kalau nadir itu ada di Kedah, di Kelantan misalnya, sejauh mana diberikan ruang kepada kerajaan negeri, di kedua-dua negeri atau negeri-negeri lain untuk memproses sendiri, fasiliti apa yang disediakan? Yang kedua, sehingga hari ini difahamkan belum ada lagi SOP, garis panduan untuk menerokai ataupun mengekstrak nadir bumi tersebut. Sehingga berlaku tuduh-menuduh, berlaku salah faham, berlaku ketegangan, terutama digunakan sebagai kempen pilihan raya negeri baru ni. Dan yang ketiga, Tan Sri Ketua, sejauh mana pula kerajaan menyediakan kepakaran tempatan untuk memproses, menasihati, membina, membangunkan R&D untuk memberi manfaat kepada kita. Nadir bumi ini supaya memberi manfaat kepada kita. Yang kedua dalam isu keseimbangan wilayah ni, Tan Sri Ketua, juga berkaitan dengan negeri Kedah. Tan Sri Ketua pun daripada Kedah, mengenai insentif fiskal untuk mengekalkan kawasan tanaman padi. Kita sedia maklum negeri Kedah menyumbang kepada 42%. Ustaz, saya minta laluan. Ustaz. Ya, Kubang Krian. Saya nak balik pada isu yang dibangkitkan tentang pelombongan nadir bumi. Saya setuju apa yang dibangkitkan bahawa perlunya satu mekanisme dibuat terhadap SOP pelombongan yang lebih lestari dan supaya tidak merosakkan alam sekitar. Cuma pandangan saya, apakah hanya isu nadir bumi? Bagaimana dengan sumber-sumber mineral yang lain? Seumpama biji besi yang kita ekspor keluar negara, silikon, termasuk juga bauxite. Sebab semua ini merupakan hasil yang sepatutnya dijana di peringkat negara kita bagi menambah pendapatan hiliran, pertengahan dan awalan, dan beri peluang-peluang pekerjaan, bukan hanya kepada nadir bumi saja. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya menyokong pandangan Kubang Krian supaya melihat juga kepada semua hasil mahsul negara kita ini. Ya, Ustaz. Ipoh Timur. Sikit je. Nak menyokong ni? Ya, saya bagi sila. Baik. Masih Allah Ustaz kena memberi sedikit ruang lah untuk membincangkan perkara yang sangat penting ni berkenaan dengan nadir bumi. Saya rasa lebih sesuai untuk kita beralih bukan saja nak membincangkan pasal nadir bumi tetapi berkenaan dengan galian kritikal atau critical mineral secara umumnya seperti yang disebutkan oleh Kubang Pasu tadi. Tetapi saya mungkin nak memberi sedikit perbetulan lah. Kerana isunya sekarang ni disebutkan tadi Alok Ustaz, belum ada SOP sebenarnya dah ada. Kalau tidaknya penggalian atau beneficiation dengan izin takkanlah berlaku ni. Curi tak curi itu lain hal lah. Tapi cuma masalahnya sekarang, adakah pihak Alok Ustaz setuju bahawasanya kerajaan-kerajaan negeri, tak kisahlah kerajaan bawah PN ke BN ke PH ke, kerajaan negeri memang tidak mempunyai kapasiti dan tidak mempunyai kepakaran maupun ruang dan kekuatan fiskal untuk benar-benar menerokai secara berhemah dan bertakwa seperti yang disebutkan oleh Alok Ustaz tadi berkenaan dengan penggalian dan perlombongan nadir bumi, dan perlu diadakan satu akta, dan bukan saja akta tetapi regulations dan akta dan juga
cara-cara dan institusi dan agensi berkenaan seperti adanya untuk petroleum, Petronas dan juga Petroleum Development Act. Adakah kita perlukan pandangan Al-Ustaz satu Critical Minerals dan Rare Earth Development Act yang digubal oleh Dewan Yang Mulia ini untuk membantu pastikan kerajaan-kerajaan negeri dapat apa yang setimpal dengan apa yang Tuhan kurniakan. Terima kasih. Dan kapasiti diberi oleh kerajaan negeri, ruang diberi oleh kerajaan negeri kepada kerajaan Baik, persekutuan. terima kasih Ibu Timur. Terima kasih Tan Sri Ketua, dia ambil masa saya lama, so saya bertimbang sikit tambahan. Apa yang disebut oleh Ibu Timur tadi tak salah, saya bersetuju. Perlu dibina satu undang-undang, dan undang-undang itu bermula dengan kita membina garis panduan terlebih dahulu, biasanya begitu. Saya dimaklumkan tidak ada garis panduan itu adalah jawapan daripada Kementerian Sumber Asli. Memang belum ada garis panduan untuk makluman Ipoh Timur. Yang ada hanyalah best practice yang dibuat di tempat lain dan diaplikasikan. Benda dah ada, nak korek, tapi tak ada garis panduan. Maka kerajaan negeri ini mengambil inisiatif masing-masing untuk menerokai dengan nasihat daripada jabatan-jabatan agensi berkaitan. Saya setuju Ipoh Timur perlu diperkemaskan SOP ataupun undang-undang ini dengan kita menggubal satu SOP ataupun peraturan yang sepatutnya untuk digunakan oleh semua pihak.